Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada petang yang berbahagia ini, 17 November bersama dengan 1 Rabiul Akhir 1442 Hijriah dalam secara langsung dalam membicarakan mengenai webinar Falak yang kita bawakan tajuk kita pada petang ini berkenaan dengan pendalilan syarak dan sains uh, berkaitan takwim. Jadi petang ni sama-sama kita bantu-bantu share uh, untuk agar dapat dimanfaatkan webinar ataupun ilmu ini dapat dikongsi dengan lebih ramai lagi masyarakat di luar sana. Ya, bersama saya Awang Kubul Khizan bin Awang Matani daripada Unit Falak Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Cawangan Labuan. InsyaAllah bersama saya pada petang ini ialah Prof. Madya Dr. Baharudin bin Zainal, seorang fellow penyelidik Zamil Institut Penyidikan Produk dan Ketamadunan Melayu Islam Universiti Sultan Zainal Abidin. Ini adalah episod yang ke-6 saya bersama beliau dan insya-Allah ada lagi episod-episod yang lain. Jadi dengan ini saya menjemput Prof. Madya Doktor. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Prof? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya-Allah pada petang ini Prof. Madya Doktor Baharudin akan membicarakan tentang pendalilan syarak dan sains berkaitan dengan takwim. Apa-apa pun yang dikupas beliau bolehlah diajukan soalan ataupun komen dalam ruangan komentar webinar kali ini. InsyaAllah beliau akan menjawab apa-apa soalan yang berkaitan dengan tajuk tersebut. Dengan tanpa membuang masa lagi, saya menjemput Prof. Madya Doktor untuk berkongsi mengenai tajuk pada petang ini. Dipersilakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ma'afwal bi ma'asyik wa muntaha rahmatin min kitabik wa bismika al-azam wa bika ana wa kalimatika tamah. Yang saya hormati saudara-saudara sekalian, skrin dah nampak ya? Belum. Nanti saya timbulkan. Oh. Jadi pada hari ini saya dimaklumkan bahawa kita berada pada episod yang ke-6 dan siri webinar yang diminta oleh Pejabat Mufti Budaya Persekutuan Labuan, dan sebagaimana yang telah dibincangkan pada peringkat awal lagi bahawa perbincangan ini akan meliputi bermula daripada epistemologi ilmu falak yang kita bincangkan dalam 3 episod, iaitu mengenai pengenalan, mengenai sejarah dan mengenai isu. Kemudian kita pergi kepada aplikasi yang pertama berkaitan dengan solat, aplikasi kedua, yang kelima iaitu episod yang kelima berkaitan dengan kiblat, dan sekarang kita berada pada aplikasi falak yang ketiga, iaitu takwim. Walau bagaimanapun setelah saya meneliti kandungan takwim, saya dapat takwim ni dia banyak perkara yang kena bincang, sebab saya cuba hendak bincangkan ini berdasarkan model aplikasi falak dan ibadat yang diberikan oleh Syekh Zubair Umar Al-Jalani dalam kitab Infrastruktur Satu Bahtiar, iaitu mengandungi resipi Tabligh Ahmadi. PowerPoint ada ke? Ada dah. Okey. Jadi tajuk yang adalah pendalilan syarak dan sains berkaitan dengan takwim. Jadi bermakna daripada 3 aplikasi falak tu, 3 aplikasi falak, wasifi, tabligh amali. Jadi hari ini kita akan pergi 2.
dua padanya, iaitu dalil, bukti dan teorinya semua. Dan akhirnya kita akan bincangkan ada satu lagi, iaitu praktiknya serta penyusunan, praktik dan penyusunan yang mungkin memasa satu atau dua slide lagi. Jadi sebelum saya memulakan pendalilan, jadi takwim ni perlu diberi definasi. Takwim ni perlu diberikan definasi. Takwim berasal daripada perkataan qawamah. Qawamah ini saya percaya ia adalah perkataan yang ada pada zaman Babylon, pada zaman Mesopotamia. Kerana plate takwim yang asal, plate menegahana yang asal dijumpai di Sumaria. Jadi perkataan qawamah, perkataan bila asal perkataan falak, qawamah asal perkataan takwim, ia ada asal daripada Mesopotamia, di mana tamadun bermula. Di mana dalam sains Islam juga, istilah takwim digunakan untuk kedudukan cakrawala. Disenkronaskan di antara cakrawala dan jadual berkaitan dengan aktiviti pertanian. Bagaimana yang kita ketahui bahawa untuk melaksanakan aktiviti pertanian yang berkesan, ia perlu dilakukan berdasarkan keadaan cakrawala. Jadi menjadi tugas ahli-ahli astronomi ketika itu untuk menyelaraskan, untuk memaklumkan, untuk menyebarluaskan maklumat mengenai jadual cakrawala dengan aktiviti pertanian, supaya kita mendapat produk yang, mereka mendapat hasil yang maksimum. Jadi hubung kait sinkronas di antara aktiviti cakrawala dengan aktiviti pertanian sebenarnya. Tujuannya supaya mereka mendapat satu hasil yang maksimum. Kalau kita melakukan semaian pada musim yang tidak betul, ia mungkin akan menyebabkan aktiviti pertanian itu tidak efektif dan sebagainya. Begitu juga kalau kita melakukan proses penanaman pada musim kering atau musim yang terlalu basah dan sebagainya, ini tidak sesuai untuk pertanian. Jadi ada masa-masa tertentu. Ada masa-masa tertentu. Apa? Orang kata suara saya bergema. Boleh kurangkan volume dekat speaker kot. Okey. Okey. Okey kan? Okey. Okey, clear. Okey. Okey. Sekarang dah okey? Okey, clear. Okey. Manakala definisi yang diberikan oleh Doggett ni dia buat buku ni supplementary mengenai almanak. Dia menyatakan bahawa takwim merupakan satu sistem penyatuan unit ukuran masa bagi satu tempoh yang panjang. Mengapa tempoh yang panjang? Kerana selain daripada unit takwim yang kita ketahui, unit yang panjang itu bermula daripada hari, bulan, tahun yang kita bincang nanti. Dan takwim juga mempunyai unit-unit kecil, iaitu sekarang ni unit-unit itu telah dimasukkan dalam waktu, dalam sistem waktu, timekeeping, iaitu saat, minit, jam. Itu adalah asalnya unit takwim, ataupun kita kata di segi epistemologi, unit kecil itu akan membentuk takwim. Tapi apabila kita kumpulkan menjadi unit yang besar, ia menjadi unit takwim. Yang kecil itu adalah unit time measurement, unit skala waktu dan sebagainya. Dan kita lihat pada gambar ni ada takwim yang paling kiri, takwim purba, di mana mereka mencatatkan peristiwa atau gambar-gambar buruj atau gambar-gambar dewa-dewi mereka yang berpusatkan matahari untuk kegunaan aktiviti mereka dan sebagainya. Manakala yang di tengah itu ialah batu bersurat Terengganu dengan kalender Terengganu. Kemudian yang kiri sekali adalah almanak. Dan untuk kegunaan Malaysia ada dikeluarkan falak online melalui Syed Syahrin, dia ada keluarkan almanak. Jadi
Jadi almanak, takwim, kalender, natijah, penanggalan, itu semua adalah nama-nama lain bagi takwim. Yang kita biasa guna adalah takwim atau kalender. Almanak selalu kita merujuk kepada kalender yang ada fenomena astronomi. Okey, unit-unit takwim saya perlu menjelaskan unit-unit takwim ni, walaupun ia sebenarnya unit takwim akan muncul selepas daripada pengetahuan teori dan sebagainya. Tetapi untuk memastikan bahawa perbincangan kita lancar, kita takrif dulu. Kita takrif dulu mengenai unit takwim. Unit takwim terdiri daripada hari, bulan dan tahun. Baik kita menggunakan takwim syamsiah atau takwim kamariah, kedua-dua mempunyai unit yang sama. Daripada mana datangnya hari? Hari ialah putaran bumi atas faksi. Putaran bumi atas faksi mewujudkan siang malam, menyebabkan kita boleh melihat matahari terbit dan terbenam. Maka itu adalah satu kitaran, dan kitaran itu boleh kita rujukkan daripada tengah hari ke tengah hari, daripada pagi ke pagi, syuruk ke syuruk, daripada maghrib ke maghrib. Dalam takrif moden, dalam sistem waktu moden, kalender moden, satu hari ialah tengah malam ke tengah malam. Tengah malam tu apabila matahari berada di garis antarabangsa. Walau bagaimanapun, bagi yang tempatan, tengah malam tu ialah bergantung kepada waktu yang dibezakan daripada garis tarik antarabangsa tadi. Cuma mengikut tamadun Islam, satu hari itu ialah takrifan daripada maghrib ke maghrib. Tamadun Mesir yang lebih lama, dia takrifkan satu hari itu ialah syuruk ke syuruk. Dan dalam kajian astronomi, kita menghadapi kesukaran tentang tarikh ini apabila kita melakukan cerapan. Pada satu malam, kita akan punya dua tarikh. Misalkan kita mulakan cerapan kita pada pukul 11 malam dan kita berakhir pada pukul 2 pagi. Jadi melibatkan dua tarikh. Maka diperkenalkan satu lagi takwim yang dinamakan Julian date, JD, Julian date. Jangan keliru dengan takwim Julian, ini Julian date. Julian date itu ialah hari barunya bermula ketika tengah hari di Greenwich. Jadi kalau kita gunakan Julian date ini, kita punya katalog, kita punya rekod cerapan, akan lebih tidak melibatkan hari dan sebagainya. Minta tolong hantar mesej, adakah saya punya suara ni clear atau tidak? Suara saya clear, masih bergema lagi? Okey, jadi itu skala hari. Skala hari bagi takwim syamsiah, bagi takwim kamariah sama. Walau bagaimanapun, oleh kerana kita merujuk kepada kamariah, merujuk kepada bulan, dan bulan itu hanya boleh kelihatan, walau bulan sepasang kecil dan sebagainya menjelang maghrib, maka satu hari bermula maghrib. Itu yang dipakai dalam Islam dan sebagainya. Yang kedua ialah skala bulan. Skala bulan ni kalau untuk takwim bulan mudah, perubahan fasa bulan. Yang itu akan saya jelaskan kemudian. Tetapi bagi takwim syamsiah ialah pergerakan bumi ataupun matahari. Bila kita duduk diamkan bumi, kita nampak matahari yang beredar dan matahari itu akan merentasi. Matahari itu akan merentasi daripada satu burus ke satu burus. Jadi tempoh merentasi itu ialah satu bulan syamsiah yang mengandungi 29, 30 dan 31 hari. Satu bulan kamariah mudah, fasa bulan dan sebagainya. Tahun bulan merupakan ukuran bagi tempoh bumi mengelilingi matahari atau bumi bersama-sama bulan dengan mengelilingi matahari. Nampak macam tertinggal di situ, tidak ada unit minggu. Sebenarnya, khilaf di kalangan ahli-ahli sejarah sains, adakah minggu itu unit ataupun skala takwim. Dan mereka menerima bahawa minggu itu bukan unit takwim.
Kerana tanpa ada minggu, takwim boleh berjalan, kalender boleh berjalan. Satu hari 30 atau 29 atau 31 hari menjadi 1 bulan, 12 bulan, 1 tahun. Walau bagaimanapun, sebahagian ahli sejarah sains menjelaskan klaim bahawa minggu itu ialah kitaran fasa bulan. Satu fasa ke satu fasa. 7, 7, 7. Bulan 7 hari, bulan 14 hari, bulan 21 hari. Jadi minggu juga adalah unit takwim. Jadi khilaf di situ. Khilaf mengenai ahli-ahli sejarah sains. Okay. Dan kita kembali kepada apa yang saya nak mula bincang di sini, bahawa kita akan dalam kuliah saya bersama dengan Jabatan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, kita akan bincangkan berdasarkan proses ini. Kita akan bincang berdasarkan proses ini, iaitu proses deskriptif, tabi'i dan amali. Pendalilan, teorinya dan amali, dan kita akan menyatakan sumber sekali. Yang ini sama. Semasa kita bincangkan kiblat, maklumat yang sama. Semasa kita membincangkan solat, maklumat yang sama. Iaitu wasifinya, hukum fiqhnya, pendalilannya adalah berdasarkan Quran, Quran hadis, berdasarkan kitab fiqh, berdasarkan usul fiqh, berdasarkan fatwa semasa. Manakala tabi'i dan amali, kalau kita nak belajar ilmu falak, kita tidak boleh terlalu rigid kepada sumber moden. Pengalaman saya pada tahun 90, apabila saya datang ke Terengganu untuk memulakan kursus mengenai falak, saya dapati bahan dalam buku astronomi, bahan dalam buku geografi, bahan dalam buku fizik tidak mencukupi untuk saya mengajar ilmu falak. Maka saya mula mengkaji tentang manuskrip dan naskah-naskah nadir. Jadi pada manuskrip dan naskah nadir ni ada bahan yang boleh kita gunakan untuk kita membuat perbincangan, mendapatkan bahan-bahan yang berkaitan dengan apa yang kita nak ajar, kita nak jadikan sukatan, iaitu kita boleh tahu dia punya kaedah dalam manuskrip, kita boleh tahu tentang amalinya pada manuskrip, kita boleh tahu tentang teori pun pada manuskrip, dan kita boleh tahu tentang apa-apa perkara aplikasi yang dalam manuskrip. Cuma dalam manuskrip tidak ada rajah ataupun kita kata minimum, rajah minimum. Jadi bila kita baca, kita kena menaksirkannya. Itulah catatan deskriptif dalam dalam manuskrip. Tetapi ia berfaedah. Bagi saya sendiri, saya amat bersyukur kerana adanya sumber ini, dan saya telah memulakannya. Dan sehingga sekarang, saya masih menganggap bahawa manuskrip adalah satu sumber ilmu yang kita boleh dapat, sama ada daripada tamadun Islam, tamadun Melayu dan sebagainya. Okey, kita pergi yang pertama, wasifi. Dalil-dalil Al-Quran. Dalil tentang apa? Saya bahagikannya kepada dua. Dalil takwim dan dalil mengenai memulai dan mengakhiri puasa. Bila kita kata dalil mengenai takwim, ia terdiri daripada dua. Satu, dalil takwim itu sendiri yang akan saya senaraikan, dan juga dalil mengenai waktu memulai dan mengakhiri puasa Ramadan. Jadi walaupun itu adalah dalil mengenai memulai dan mengakhiri puasa Ramadan, ia juga boleh dijadikan sebagai dalil untuk buat takwim. Kemudian seperti biasa, selepas daripada pendalilan daripada sumber yang paling khati, sumber yang paling asas, kita pergi kepada taksiran dan pandangan ulama. Benda ini tidak boleh elak. Kerana para ulama lah yang menafsirkan dalil tadi. Dan kita mengikutnya. Dan apa yang saya dapat senaraikan ialah tafsiran ulama ni daripada hukum-hukum yang mujmal, hukum dalil takwim yang mujmal, dalil mengenai anak bulan yang mujmal, mereka menjadikan ia bersifat mufassar sebagainya, menjadikan ia sesuatu yang boleh dilaksanakan, mereka berdetailkan sebagainya. Itu tafsiran dan pandangan ulama. Dan saya dapat lihat pandangan ulama juga banyak berkisar tentang khilafiyah. Bagaimanakah masalah khilaf yang berlaku di antara ru'yah dan hisab, pendalilan yang ada pada pandangan ulama. Kemudian pasal matlak, pasal takwim boleh jadi sejagat ke tidak. Kemudian mengenai pensaksian dan beberapa perkara lagi yang saya tidak dapat senaraikan. Itu adalah hukumnya dari segi tafsiran dan pandangan ulama.
Kemudian mengikut ketetapan institusi hukum dan fatwa. Sama seperti sebagaimana saya bincangkan mengenai waktu salat, dia ada ketetapan fatwa kebangsaan. Fatwa sesuatu negeri. Kita menggunakan lujna, kita menggunakan takwim yang diedar dan sebagainya. Itu ada keputusan ya. Okey, jadi bagi takwim ini, kaedah ru'yah dan hisab bagi saya adalah sesuatu yang bersifat Malaysia dan ia dirumus, diistimbat dan dijadikan satu pendalilan hukum dan diguna pakai. Selepas daripada dalil itu dimuktamadkan dengan mengikut kaedah biokrasi peringkat persekutuan atau peringkat negeri, seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, semasa pandemik ini kita melihat Menteri Agama boleh bercakap tentang apa sekalipun, akhirnya keputusan mengenai pelaksanaan hal agama terpulang pada pihak berkuasa negeri. Begitu juga dalam segi hukum mengenai ru'yah hisab, dia akhirnya bawa kepada negeri. Dan penggunaan syarat kenampakan itu juga adalah sesuatu yang diputuskan oleh institusi dakwah. Tapi setahu saya fatwa ni biasa dia tidak meletakkan nombor. Misalkan fatwa menerima mengenai penggunaan syarat kenampakan anak bulan. Soal nombor berapa syarat tu, itu adalah mekanisme yang lain. Sebab perkara itu akan boleh berubah. Jadi tidak perlu dinyatakan sebab ia akan mengikat nanti ya. Kemudian penggunaan isu-isu mengenai penggunaan peralatan, pengimejan dan sebagainya, itu perlu dibawa kepada jatuh kuasa fatwa. Dan wasifi juga berkaitan dengan prosedur tempatan. Dari segi peraturan-peraturan yang dibuat oleh jawatan kuasa fatwa yang diputuskan di peringkat negeri, peringkat federal dan negeri, juga mengenai jawatan kuasa melihat anak bulan. Itu kuasa negeri. Jadi lujna rasmi ini adalah kuasa negeri dan ia adalah prosedur tempatan. Menetapkan tempat rasmi melihat anak bulan itu adalah prosedur tempatan. Kaedah pengisytiharan. Ada dua pengisytiharan, satu pengisytiharan federal, penyimpan umur akan isytiharkannya, tetapi kita ingat dalam statement, dalam kenyataan penyimpan mohon itu setelah diperkenankan oleh duli-duli yang Maha Mulia Raja-Raja. Bermakna di peringkat state telah ada keputusan. Jadi bagaimana? Yang ini juga bergantung pada prosedur tempatan. Prosedur persekutuan tadi tu, penyimpan mohon isytihar tu satu perkara lain. Dan saya dapati berdasarkan pengalaman saya, semasa saya berada dalam jawatan kuasa dulu, serta saya mengikuti menjadi pemerhati, saya dapati ada berbeza-beza kaedah pengisytiharan. Ada negeri yang mereka mengisytiharkan di tempat ru'yah itu. Mereka mengisytiharkan anak bulan kelihatan atau tidak kelihatan, barulah ketua rombongan akan maklum kepada istana, kemudian istana akan maklum kepada penyimpan mohon. Ada yang tidak buat pengisytiharan di tempat itu, itu bergantung pada negeri lah. Okey. Begitu juga dengan prosedur-prosedur lain, pelantikan jawatan kuasa. Pelantikan jawatan kuasa ini adalah kuasa negeri. Bila kuasa negeri, negeri yang lantik. Ke bawah dulu yang memulia raja-raja yang lantik. Ataupun bagi negeri-negeri yang tidak ada sultan, negeri apa dilantik oleh yang di-Pertuan Agong. Jadi itu prosedur, itu kaedah tempatannya. Okey, seterusnya pendalilan pembinaan konsep takwim Islam. Saya menamakannya takwim Islam sebab ada beza di antara takwim Islam dengan takwim Hijri. Jadi permulaannya saya namakan dia sebagai takwim Islam. Satu, nak bina konsep takwim Islam itu, ia mesti berdasarkan dalil. Dalil apa? Dalil mengenai takwim ada, tapi yang banyak juga nak bina takwim itu, konsep takwim itu berdasarkan dalil hadis dan Al-Quran mengenai permulaan dan pengakhiran puasa. Kita akan lihat nanti ya. Sebagaimana yang kita ketahui, untuk memulai dan mengakhiri puasa, kita ada dalil daripada Al-Quran itu sendiri. Kita ada panduan fiqh daripada hukum, dari segi penggunaan takwim itu sendiri, yang umum, ia mesti berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis, panduan fiqh mengenai memulai dan mengakhiri puasa, pemerhatian manusia yang uncivilized, manusia yang bukan Islam, manusia yang tidak mendapat hidayah daripada Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, manusia sebelum zaman Al-Quran, mereka juga telah memerhatikan cakrawala dan mereka melihat
kesesuaian perubahan musim, kesesuaian perubahan fasa tadi untuk dijadikan asas takwim. Jadi itu adalah takwim dibina berdasarkan pemerhatian manusia. Takwim dibina berdasarkan sejarah tamadun manusia. Tamadun itu meletakkan takwim syamsiah. Maka tamadun itu menggunakan takwim syamsiah. Tamadun itu meletakkan sesuatu yang tinggi terhadap kelahiran pemimpin mereka, kelahiran Isa Al-Masih, kenaikan dinasti mereka, dinasti raja mereka dan sebagainya. Maka itu dijadikan rujukan. Jadi itu peranan sejarah tamadun manusia. Okey, tetapi kalau kita balik kepada dalil Al-Quran tadi, mengenai memulai dan mengakhiri puasa, antara dalilnya ialah dengan melihat anak bulan. Dengan melihat anak bulan, ada dalilnya. Mengenakkan bulan sebelumnya 30 hari, ada dalilnya. Dan laporan serta hisap. Ini 4 perkara. Ini adalah 4 proses yang dilalui dalam pendalilan mengenai pengakhiran puasa dan memulai dan mengakhiri. Dalil takwim yang umum akan saya jelaskan kemudian. Ini mungkin masalah susunan takwim lah, susunan slide ni. Saya mungkin memulakan dengan hadis ini dulu. Sebab saya nak bincangkan mengenai pendalilan mengenai permulaan puasa, iaitu berdasarkan hadis Rasulullah SAW, sumu li ruyati wa aftilu ruyati panuma alaikum. Saya ambil yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Abu Muslim, panuma alaikum faqmilu iddata sya'bana salasina yauma. Jadi dalam hadis ini ada 2, kamu melihat anak bulan. Maaf, ada tiga konsep. Kamu melihat anak bulan, kamu melihatnya pada hari 29, dan bulan Islam yang sempurna, yang tamam adalah 30 hari. Bukan bermakna 29 itu tak sempurna, tapi kalau tidak tampak. Jadi ini adalah pendalilan. Dalil mengapa kita perlu melihat anak bulan, dan bila kita nak melakukan ru'yah. Kita melakukan ru'yah pada hari yang ke-29. Dan takwim Islam tamat pada 30 hari saja. Itu kalau kita lihat di negara kita, ini diamalkan. Ada kalanya kita berpuasa 29 hari, ada kalanya kita puasa 30 hari, dan kita melakukan melihat anak bulan. Lujnah kita berada pada semua tempat melihat anak bulan dan sebagainya. Manakala di negara kita, lujnah di peringkat negeri melaporkan kepada urustia negeri. Urustia negeri melaporkan kepada istana atau mekanisme tertentu, dan akhirnya dilapor kepada penyimpanmu dan diisytiharkan. Jadi apa dalilnya? Dalilnya berdasarkan daripada hadis daripada At-Tirmizi, hadis oleh At-Tirmizi daripada Ikrimah, bagaimana Rasulullah SAW sedang duduk di masjid dan datang seorang badui, berkata, ya Rasulullah, badui itu daripada luar, ya Rasulullah, inni ra'aitu hilala. Betapa besarnya hatinya kerana dapat melihat hilal. Sama macam kita semalam lah. Sebahagian daripada kita melihat hilal dalam bermacam-macam situasi, bermacam-macam dugaan. Yang awan cumulus nimbus menutup keseluruhan. Ada yang selepas itu awan terpecah, nampak rekahan-rekahan. Dan akhirnya kita dapat lihat anak bulan mula-mula dalam keadaan yang begitu lemah, akhirnya dia cemerlang. Jadi begitu besar hati badui ini dan berjumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, ini ra'aitu hilala. Kami melihat anak bulan, kami melihat anak bulan dan sebagainya. Maka Rasulullah pun tidak menerima secara terus, sebaliknya minta badui itu mengangkat sumpah. Asyhadu an la ilaha illallah? Naam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Naam. Barulah Rasulullah beritahu, ya Bilal, azin finnas fayasumu badan. Wahai Bilal, beritahu sekalian manusia berpuasa esok hari. Laporan di situ ada 2. Satu daripada badui melapor kepada Rasulullah. Rasulullah boleh tidak lakukan soal siasat, tetapi Rasulullah melakukan soal siasat. Kerana sahabat yang menipu Rasulullah berdepan, hukumnya apa? Tapi Rasulullah tahu sahabat tidak akan menipu, tapi Rasulullah melakukan soal siasat. Jadi kita sekarang pun ada banyak soal siasat lah, atau ada lujnah tertentu dan sebagainya. Yang kedua ialah pelaporan di mana Bilal mengisytiharkan. Cara pengisytiharan dia dengan melaungkan di menara-menara masjid, dengan beritahu pada sahabat, dengan buat ketuk-ketuk dan sebagainya. Dalam konteks semasa penyimpan mohon,
mengisytiharkan. Itu syiar. Syiar bahawa ibadat puasa hendak kita laksanakan. Syiar bahawa tuntutan ru'yah itu telah dibuat oleh orang-orang tertentu. Syiar di mana kita secara berbesar hati menerima kedatangan bulan yang mulia ini, yakni Ramadan dan sebagainya. Jadi peranan Bilal itu hampir menyamai mekanisme yang digunakan dalam zaman moden ini. Penyimpan mohon mengisytiharkan. Itu adalah syiar penting. Bukan tak penting. Bukan boleh diadam melalui diviralkan melalui WhatsApp dan sebagainya. Tapi perlu ada pengisytiharan, melihatkan kesungguhan dan sebagainya. Okey, dan yang keempat, yang mutakhir, bahawa boleh menggunakan hisab. Di antaranya dalil yang banyak pasal hisab. Walaupun bersifat mujmal, mereka menyatakan bahawa bagaimana tafsir dalam surah Yunus, walladzi ja'ala asy-syamsa diya wal qamara nura wa qaddarahu manazil lita'lamu adada as-sinina wal hisab. Mereka Allah menetapkan manzilah-manzilah, iaitu tempat-tempat. Manzilah ni bintang yang berada berhampiran dengan bulan, untuk kita mengetahui bilangan tahun dan hitungan masa. Jadi ini menjadi dalil. Banyak lagi dalil-dalil yang ditakrifkan sebagai penggunaan hisab. Jadi setiap satu ni, bila kita kata ada 4 kaedah untuk menentukan awal bulan, setiap satunya adalah dalil. Dan dalil itu telah dikupas oleh para ulama dan sebagainya. Okey, yang kedua, konsep takvim daripada Al-Quran. Konsep takvim daripada Al-Quran. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah yang saya senaraikan, ada dalam 6 yang saya senaraikan. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 189, di mana Allah berfirman, ayat yang biasa kita baca, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya padamu, hai Muhammad, tentang anak-anak bulan. Katakanlah bahawa anak bulan itulah tanda waktu, mawaqit. Anak-anak bulan sebab banyak bulan. Ada 12 bulan. Jadi setiap satu bulan tu ada bulannya sebagainya. Jadi hilal itu adalah permulaan fasa bulan, mawaqit. Dan setiap aktiviti orang Islam, ini menjadi yang menguatkan dalil mengapa kita menggunakan takvim Kamariah. Kerana Allah SWT berfirman bahawa muamalat, urusan ibadat sebagainya adalah dilaksanakan dengan menggunakan takvim Kamariah, dengan hilal menjadi panduan. Jadi begitulah yang mengapa Islam meletakkan takvim Kamariah sebagai asas. Berbanding dengan tamadun lain, ada yang menggunakan takvim Syamsiah kerana aktiviti pertanian, kelebihan aktiviti pertanian yang mereka lakukan. Dan dalil seterusnya ialah dalam ayat 185, sebelum ayat ahillah tadi, dalam ayat mengenai ibadat puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang beriman, diwajibkan kamu berpuasa, dan seterusnya. Saya petik sebahagian, ada perkataan syahrul ramadhan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Mengenai bulan Ramadan itu diturunkan aku akan menjadi Al-Quran dan sebagainya. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan, faman syahida minkum syahru. Barang siapa yang menyaksikan syuhur. Lebih kurang kalau kita nak translatekan secara harfiah, menyaksikan kalender kat dinding. Sebab itu syuhur. Yang di bulan itu bukan syuhur, yang di bulan itu kamar. Tapi kita tahu syuhur itu disusun berdasarkan kamar. Jadi hubung kait di antara asyahrul dengan ahillah. Jadi faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa yang menyaksikan. Ditakrifkan ditakrifkan oleh para ulama agar barang mereka yang nampak anak bulan tadi. Barang siapa yang mengetahui, dia tak nampak tapi dia tahu. Macam mana dia tahu? Sebab orang bagi tahu. Melalui apa? Melalui bunyi beduk yang berterusan. Mulai dengan pemasangan kaset-kaset di menara-menara masjid. Selawat panjang ni apa sebab ni? Oh, nampak anak bulan. Kalau di tempat saya di Melaka, pada petang hari menembak tu, dipanggil petang menembak, kalau kita dengar bunyi meriam masa kecil-kecil dulu di Masjid Kampung Ulu Melaka,
Maryam tu masih ada di Masjid Kamulu tu, kalau pergi awak nampak Maryam tu. Ya, di apa pintu masuk. Dilepaskan Maryam, bermakna nampak anak bulan. Kalau senyap aja tak nampak anak bulan. Kemudian bendera la ilaha illallah tu dinaikkan. Menjelang asar hari tengok anak bulan tu ready. Sebaik saja mufti atau tempat haji dapat laporan nampak anak bulan, bendera la ilaha illallah tu naik atas, naik terus ke atas. Jadi penduduk kampung sampai melihat, masjid terang benderang. Bunyi Maryam tadi, bendera dah naik, nampak anak bulan. Jadi kamu mengetahui, kamu kena berpuasa. Barang siapa yang berada pada bulan Ramadan, dia berada pada bulan Ramadan. Dah habis bulan Syaban, sama ada 29, 30, hari seterusnya dia kena berpuasa. Barang siapa di antara kamu yang hadir pada negeri, kita hadir pada negeri tu isytihar puasa. Kita berada pada negeri Thailand dah puasa, Malaysia tak puasa, kita kena berpuasa. Kita kena berpuasa sebab kita berada pada negeri yang berkenaan dan sebagainya. Kemudian bilangan hari tadi dalam hadis mengenai tuntutan puasa tadi, sumu li ru'yati wa aftilu li ru'yati tadi tu, berpuasalah kamu kena melihat anak bulan. Berpuasalah kamu kena melihat anak bulan. Fa in ghumma alaikum faqmilu iddata sya'ban salasina yawma. Jadi sudah menjadi suatu catatan, huraian kuantitatif bulan Islam mengandungi 29 atau 30. Jadi bulan Islam mengandungi 29 atau 30 ini bukan semata-mata kitaran sino, purnama ke purnama, istimak ke istimak, tetapi itu diberitahu dalam Al-Quran dan sebagainya. Dalam Al-Quran umum, di mana dia kat dalam surah Yasin dikatakan bahawa bulan ini akan bertukar tanda kepada bentuk tandan yang turut, tetapi kuantitinya dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW. Dan hadis yang lebih jelas lagi, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW berkata bahawa sesungguhnya kami umat yang ummi, kami tidak tahu menulis dan membaca, bahawa bulan itu hakaza wa kaza, 29 hari atau 30 hari. Jadi itu menjadi panduan untuk kita melihat ciri-ciri kuantitatif, ciri-ciri numerical bagi takwim Islam. Okey. Kemudian unik juga dalam Al-Quran terdapat sepotong ayat yang menggambarkan hubungan di antara takwim Syamsiah dengan takwim Qamariah, iaitu dalam surah Al-Kahfi ayat 25. Allah SWT berfirman, walabisu fi kahfihim salasa mi'atin sinina wasdadu tis'ah. Dan mereka tinggal dalam gua salasa mi'atin sinina, 300 tahun, dan ditambah wasdadu tis'ah, 9 tahun lagi. Bagaimana kita menaksirkan ayat ini? Bagaimana kita tahu 300 tahun itu Syamsiah? Bagaimana yang kita tambah 9 tahun itu kita tahu Qamariah? Dan kita kena balik pada sejarah. Sebab dalam menaksirkan ayat Quran, sama macam kita menaksirkan manuskrip, kita kena melihat pada sejarah. Apa sejarah yang ada pada masyarakat berkenaan ni? Dalam kes ni, pemuda-pemuda itu ialah ahli kitab dan mereka tidak disukai oleh orang-orang Rom yang merupakan agama yang pemuda-pemuda tadi Nasrani, ahli kitab. Yang Rom itu adalah orang yang beragama lain dan sebagainya, agama Rom lah. Dan mereka anti orang-orang Nasrani, maka dikejar pemuda tadi. Jadi kita tahu bahawa 300 tahun itu adalah orang Rom, Syamsiah, dan tambah 9 tahun lagi menurut pemuda-pemuda tadi, takwim yang digunakan oleh ahli kitab tadi 9. Jadi 309 tahun. Jadi bagaimana 300 tahun menjadi 309 tahun? Ia adalah satu matematik yang mudah dalam kaedah takwim. Kalau lihat bahawa bagaimana kita nak melihat bagaimana 300 tahun Syamsiah tu, mengapa dia pendek? Pendek kerana jumlah hari Syamsiah tu panjang, 365.25.
Kamariah dia jadi lebih 309 sebab Kamariah itu adalah pendek, dia cepat. Okey. Jadi ini adalah ayat matematik yang satu-satunya lah berkaitan dengan takwim yang ada dalam Al-Quran, dan tapi ada banyak ayat lainnya seperti faraid dan sebagainya ada yang saya cakap mengenai takwim. Dan seterusnya kita masih berkaitan dengan wasifi. Jadi hari ini saya ulangi sekali lagi bahawa kita membincangkan wasifi dan teori sahaja sampai kepada pembentukan anak bulan, dan kita berhenti insya-Allah. Kalau ada kelapangan hari Jumaat ni kita akan sambung kepada praktik dan penyusunan takvim. Okey. Seterusnya kita bincang masalah wasifi juga, hukum syarak juga, masalah khilafiyah ru'yah dan hisab. Masalah khilafiyah ru'yah dan hisab ni berkisar pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Umar, dan satu lagi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Abu Hurairah. Jadi hadis yang pertama tadi tu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim itu lafaz yang hampir sama. Berpuasalah kamu kerana melihat anak bulan, dan berbukalah kamu melihat anak bulan jika mendung. Fa'in wa ma'alaikum faqdurulah. Ayat hadis yang pertama tadi fa'in wa ma'alaikum, sebahagian daripadanya jika mendung, fa'in wa ma'alaikum faqdurulah. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Abu Hurairah, sumu li ruyati wa aftiru ruyati fa inna alaikum faqmilu iddata Sya'ban sallallahu maaf. Di satu segi hadis selesai. Para ahli-ahli tafsir hadis, ahli-ahli tafsir hadis dan sebagainya, yang buat takrij hadis sebagainya, selesai hadis ni. Sebab hadis yang pertama itu datang awal. Bila hadis yang datang awal itu yang umum, mujmal, kadarkanlah, faqdurulah. Ditafsirkan dengan hadis yang bersifat mufassar. Faqmilu iddata Sya'ban salasina yauma. Digenapkan bulan sebelumnya 30 hari. Tetapi bagi golongan yang pro hisab, saya guna perkataan pro hisab lah, cenderung kepada hisab, menyatakan faqdurulah itu ialah kembali pada hisab, sebab mereka mengaitkan dengan dalil-dalil Al-Quran dan sebagainya. Boleh menggunakan hisab. Jadi ini konflik. Walaupun kita kena melihat isunya adalah apa yang berlaku pada zaman tabi'in dan zaman selepas itu, di mana kedudukan hisab itu pada masyarakat, kedudukan hisab pada masyarakat, kedudukan ilmu bintang pada masyarakat, di mana ketika itu ilmu bintang dikaitkan dengan ramalan dan sebagainya, maka ia ditolak. Dan sekarang ni dia jadi terbalik, kerana ilmu bintang itu lebih qat'i. Bila kita kata gerhana berlaku pukul apa, tepat gerhana berlaku dan sebagainya. Okey. Itu adalah khilafiyah, dan bagi mereka yang menggunakan dalil bahawa faqdurulah itu bergantung pada hisab, ia juga disokong oleh pendapat-pendapat ulama yang dalam kitab-kitab muktabar yang akan kita bincang nanti. Seterusnya yang keempat, kita bincangkan istinbat hukum. Kita akan tumpu pada apa yang berlaku di Malaysia. Di Malaysia dia punya perubahan agak unik. Perubahan keadaan ini agak unik, maka ia juga melibatkan pendalilan. Unik bukannya dibuat sembarangan. Unik sebab dibuat pendalilan. Ada pendalilannya. Jadi saya maksudkan subtopik bagi perbincangan ini ialah justifikasi fake ru'yah dan hisab di Malaysia. Ianya berdasarkan kepada maksud kitab Tuhfah, bila hisab khati'i. Hisab khati'i itu hisab yang tepat. Hisab yang jelas. Hisab yang jelas menunjukkan wujudnya hilal setelah matahari terbenam. Wujudnya hilal setelah matahari terbenam. Jadi ini menjadi dalil. Tengok anak bulan selepas matahari terbenam. Kalau sebelum matahari terbenam kau nampak anak bulan, tak pakai. Kena selepas matahari terbenam baru pakai. Setelah matahari terbenam kau nampak anak bulan, sehingga lihat dengan mata, sepatutnya dia enggak cukup dengan demikian itu. Bermakna berdasarkan pengalaman, kita melakukan ru'yah, bulan boleh nampak. Begitu juga dalam kitab Syakawi, bila hisab khati'i menunjukkan hilal ada atas ufuk dan bisa
bisa serta biasa boleh dilihat, menunjukkan wajib berpuasa kerana telah ada syarat, telah ada sebab syar'i. Sebab syar'i ni apa? Anak bulan kelihatan. Jadi pengalaman-pengalaman itu boleh digunakan untuk merumuskan apa yang dinamakan kaedah ru'yah dan hisab. Ru'yahnya apa? Ru'yahnya mereka melihat anak bulan. Cuma kesilapan akan berlaku bagi setengah ahli hisab yang terlalu fanatik, ahli hisab yang terlalu ekstrim. Dia kata kalau hisab qat'i menunjukkan hilal dah ada, kita dah buat syarat, tak perlu ru'yah. Itu salah. Kerana ru'yah itu akan memperbaiki, akan memberi maklumat tentang anak bulan yang kelihatan dari semasa ke semasa. Jadi ru'yah perlu dilakukan. Dan justifikasi fiqh ru'yah dan hisab di Malaysia yang paling penting, istimak telah berlaku. Istimak tu apabila matahari dan bulan berada segarisan. Itu syarat dia, mesti istimak dah berlaku. Kalau istimak belum berlaku, kau kata nampak anak bulan, tak pakai. Bulan berada di atas ufuk, kalau bulan berada di bawah ufuk, tak pakai. Itu sebab saya meragui saya meragui bahawa ulama alam Melayu dia menggunakan kaedah takvim hijri, kaedah hisab hakiki, hakiki istimak. Saya meragui bahawa kaedah tu wujud ke? Tapi berdasarkan pendalilan dia tidak wujud. Dia bagi kalau istimak dah berlaku tapi bulan masih belum ada di bawah ufuk, itu tidak dimulakan bulan baru, maka kita tak boleh kata itu adalah takvim istimak hakiki. Kalau mengikut manuskrip-manuskrip yang saya kaji, itu dianggap tak ada anak bulan dan sebagainya. Tidak boleh menjadi asas takvim. Dia mesti istimak dah berlaku, bulan ada di atas ufuk. Bulan ada di atas ufuk, barulah boleh dimulakan bulan baru. Dan nama takvim ni ialah takvim hakiki. Nama takvim itu ialah takvim hakiki. Okey, kemudian boleh kelihatan apabila, sebab tadi kata hilal tu ada dan boleh kelihatan. Boleh kelihatan apabila berada pada ketinggian tertentu. Dan data empirik yang kita dapat inilah yang digunakan untuk kita membuat syarat. Data empirik. Dan data empirik ini hanya boleh didapati apabila kita melakukan cerban. Jadi ini menunjukkan bahawa ru'yah ini relevan. Macam mana kita nak kata bahawa berbolak ikan itu mengandungi enzim babi kalau kita tak buat cerapan? Kita kena ambil sampel itu, kita kena uji. Bukan aja berbolak ikan A, berbolak ikan B, berbolak ikan C, barulah kita dapat buat keputusan. Hasil daripada ujian kimia dan sebagainya bahawa ia mengandungi unsur-unsur babi dan sebagainya yang haram. Sama kes dalam anak bulan tadi, kita kena ru'yah. Kita kena ada data empirical, data yang kita cerap, bukannya sesuatu yang kita ambil daripada teori orang, kita ambil daripada data orang, kita ambil daripada rekod Bruin, kita ambil daripada rekod Schaeffer dan sebagainya. Ini saya sebut nama-nama pengkaji. Tapi kita kena ambil rekod berdasarkan keadaan tempatan dan sebagainya. Okey. Maka peraturan umum yang dibuat oleh Jawatankuasa menetapkan awal puasa hari raya nampak macam pelik. Sebab kaedah ru'yah dan hisab tu dia kemudian sikit. Kemudian ada pula peraturan umum oleh tahun 83. Kena ingat bahawa Malaysia telah menggunakan kaedah ru'yah dan hisab dengan syarat yang berlainan sebelum itu lagi. Walaupun kalau ikut sejarah, statement yang ada ni boleh berubah-ubah. Kalau mereka menggunakan hisab, inilah statement dia. Kalau menggunakan ru'yah, statementnya hampir sama. Ditambah perkataan maka hasil ru'yah itulah yang diterima sebagainya. Jadi pada tahun 82, Jawatankuasa menetapkan awal puasa dan hari raya. Jawatankuasa ni di bawah Majlis Keperasan Ahli Waris Islam yang membuat proposal kepada Majlis Raja-Raja menggunakan kaedah. Saya membincangkan bahawa kita menggunakan kaedah ru'yah dan hisab, iaitu anak bulan Ramadan dan Syawal sekiranya tidak kelihatan kerana terlindung oleh keadaan cuaca, walhal mengikut ahli falak anak bulan ada dan boleh kelihatan, maka
kiraan ahli-ahli falak bolehlah digunakan. Dia bukan sama, statement tu tak berubah sampai ke sekarang. Anak bulan Ramadan dan Syawal, cuma sekarang ini diubah. Apa ubahnya? Sekarang bukan anak bulan Ramadan dan Syawal. Setiap bulan. Mulai bulan Mei tahun 93 kalau tak silap saya. 93 94. Menteri di Jabatan Perdana Menteri ketika itu, Datuk Abdul Hamid Osman, semoga Allah rahmatkan dia, menetapkan bahawa semua bulan daripada Muharram sampai ke Zulhijjah menggunakan kaedah ini. Walaupun statement ini hanya untuk puasa dan raya. Iaitu apa dia? Sekiranya anak bulan di akhir bulan tidak cukup syarat, dia genapkan bulan 30 hari. Kalau cukup syarat tu apa? Syarat tu anak bulan tu tetap ada dan boleh kelihatan, maka dia mulakan bulan baru. Bezanya cuma bulan-bulan biasa tu tak ru'yah. Bulan Ramadan, Syawal dan Haji di ru'yah. Tapi dalam konteks semasa, tak relevan lagi lah. Sebab ru'yah itu sentiasa dilakukan oleh pelbagai pihak. Atas dasar kejabatan, atas dasar amatur, atas dasar minat dan sebagainya, ia tetap dilakukan. Okey, isu puasa hari Arafah ini masih hukum. Masih hukum lagi sebagainya. Kerana masalah ini berlaku kerana sebelum tahun 90, Malaysia menggunakan kaedah penentuan awal Zulhijjah yang berbeza. Fatwa kita ketika itu ialah kita memulakan 10 Zulhijjah, kita memulakan 1 Zulhijjah berdasarkan takvim kita. Kalau zaman itu kita menggunakan takvim hakiki, kalau zaman itu kita menggunakan takvim hujuri hilal, 1 Zulhijjahnya ada dengan hujuri hilal. Sampai 9 atau 8 Zulhijjah, kita akan synchronize dengan pengumuman kerajaan Arab Saudi mengenai tarikh wukuf. Itu yang digunakan sebelum daripada tahun 92. Jadi pada tahun 92 juga kita memperbaiki kriteria. Daripada kriteria Istanbul kepada kriteria Malaysia. Yang kita kata menggunakan data empirical. Serentak dengan ini juga dicadangkan supaya Hari Raya Haji ditetapkan berdasarkan hasil ru'yah sendiri. Ini adalah fatwa. Dia dipindah daripada tarikh wukuf. Tarikh wukuf tu bergantung pada pengumuman pemohon kepada kaedah anak bulan sendiri. Ini berdasarkan daripada hadis daripada Ummi Salamah. Tak saya salah seorang daripada isteri Rasulullah SAW. Apabila Rasulullah berkata kepada Ummi Salamah, pada isterinya, apabila kamu melihat anak bulan Zulhijjah dan ada di kalangan kamu yang mau berkorban, maka hendaklah dia jangan memotong rambut dan kuku. Riwayat Muslim, iaitu Ibn Salamah ni dia berada pada kelompok yang lain, pada kelompok yang lain. Jadi ia adalah berdasarkan hujah tempatan dan sebagainya. Begitu juga dengan dalil-dalil teknikal, ikhtilaf matla, kaedah yang digunakan tak sama dan sebagainya. Ia mendorong kepada kerajaan Malaysia melalui fatwa tadi tu memutuskan bahawa penetapan awal Zulhijjah, penetapan 9 Muharram, penetapan 10 Muharram adalah berdasarkan kalender yang kita sendiri, yang sama kita gunakan seperti puasa raya dan sebagainya. Kerana ada isu yang berlaku bahawa isu yang berlaku ni selepas 92. Masyarakat tak sedar. Dia tak sedar yang Malaysia sudah ubah fatwa. Kita tak guna lagi tarikh wukuf Arab Saudi. Jadi mereka tak sedar. Jadi mereka terkejut. Di hari mereka berpuasa itu, yang mereka sangka 9 Zulhijjah itu, di Mekah sudah 10. Jadi 10 haram puasa, jadi mereka pergi buka dan sebagainya. Tanpa mereka menyedari bahawa fatwa sudah dibuat berdasarkan keadaan tempatan, bahawa 1 hari bulan ditetapkan dengan kenampakan anak bulan, bukan hari wukuf. Okey, perkara lain yang dibincangkan dalam fatwa kekuasaan ialah cerapan menggunakan satelit, iaitu pada tahun 2008 Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Permasalahan Agama Islam telah
memutuskan bahawa tidak ada keperluan mencerap hilal untuk penetapan awal puasa raya dan sebagainya dengan menggunakan satelit dan sebagainya. Kalau nak digunakan untuk kajian, boleh, tak ada masalah. Tapi tidak berkaitan dengan penentuan. Kerana kalau kita lihat pada penggunaan kaedah ru'yah dasar, ia memadai. Mengapa kaedah ini ditolak? Mengapa kaedah ini ditolak? Pertama, bila kita boleh menggunakan peralatan, yang itu ada fatwa lain yang akan saya bincang kemudian, mereka menggunakan peralatan, bila mereka menggunakan peralatan itu optikal. Dan peralatan optikal, ada ulama yang telah memutuskan bahawa peralatan optikal itu menepati keupayaan mata sendiri. Atau dari segi dari segi gelombang elektromagnetiknya, ia menggunakan visible light, cahaya boleh nampak yang berada pada range yang hampir sama dengan mata manusia. Jadi optikal tak ada masalah. Tetapi apabila kamu nak menggunakan satelit, satelit mana ni? Sebab satelit yang ada di outer space, dia dicipta, dia dipasang untuk sesuatu tujuan. Dia nak ambil apa? Nak ambil infrared. Dia panggil IRAS. Infrared astronomical satelit. Satelit tu dipasang dengan infrared. Jadi dia tangkap gambar infrared. Satelit tu dipasang dengan gelombang radio. Dia hanya tangkap gelombang radio. Jadi mana image-nya? Persoalannya. Mana image-nya? Image bulan macam mana? Kalau bulan tu ada infrared, ada kepanasan, dia hanya menunjukkan kepanasan bulan, bukan hilal. Bukan bentuk sabitnya. Kalau bulan itu ada gelombang radio, dia akan menunjukkan kawasan di mana ada gelombang radio saja. Dia tidak menampakkan hilal. Bentuk kristen dan sebagainya tidak kelihatan. Kalau kita kata dah okey, kita gunakan nak gunakan Hubble. Sebab Hubble ni optikal. Apa masalah pula? Sekali lagi sama seperti isu menggunakan satelit. Sebab Hubble ni yang terletak 600 km ke atas ni, dia tidak memenuhi syarat ru'yah. Pertama, bukan milik orang Islam. Yang kedua, dia auto. Dikendalikan oleh mesin. Yang ketiga, tidak berada fill out, tidak berada di ardul balad, tidak berada di ufuk bumi. Dia berada 600 km di atas. Jadi untuk kajian bolehlah. Bolehlah, tapi saya tak pernah lagi nampak gambar anak bulan yang nipis yang ditangkap oleh Hubble. Tapi pernah ditunjukkan gambar Hubble Space Telescope dapat lihat tapak di mana Apollo mendarat dulu dan sebagainya. Dia dapat tangkap gambar begitu tinggi dia punya resolusi dan sebagainya. Jadi itu isunya bahawa gelombang yang digunakan tidak sama seperti gelombang optik yang kita gunakan dalam teleskop dan sebagainya. Dan yang terakhir saya rasa kita membincangkan mengenai isu medium melihat anak bulan. Tadi kata satelit tak boleh, teleskop boleh. Jadi ini dibincangkan dalam satu seminar di Sana'ah oleh Dr. Ahmad Hasbi Al-Baghdadi. Saya sempat catat buku nota ni untuk saya mengajar, tapi buku ni hilang. Saya tak tahu siapa yang pinjam. Saya kena cari balik buku ni. Okey. Bahawa terdapat 4 keadaan bila kita melihat anak bulan sama dengan teleskop atau mata kasar. Yang pertama, melihat dengan alat tadi atau dengan mata. Yang kedua, bulan tidak dapat dilihat dengan teleskop atau mata kasar. Dan seorang pun tak dapat lihat. Jadi habis cerita tak ada benda. Kemudian bulan dapat dilihat dengan teleskop, namun tidak ada seorang pun yang nampak dengan mata kasar. Atau bulan tidak dapat dilihat dengan teleskop, tapi dapat pula orang lihat dengan mata kasar. Jadi isu 3 dan 4 ni. Bulan dapat, yang ketiga, bulan dapat dilihat dengan teleskop, namun tidak ada orang yang melihat mata kasar. Jadi ini bergantung pada saksi dan sebagainya lah. Jadi kalau dah tak ada dengan mata kasar, tapi teleskop tu apa? Tadi kita kata teleskop dibenarkan. Teleskop dibenarkan sebab teleskop menepati gelombang yang dibenarkan, yang menyamai, hampir menyamai gelombang optikal sebagainya. Jadi dia balik pada tadi lah.
Orang tak nampak sebab dia melihat mata kasar. Orang tak nampak sebab resolusi matanya rendah. Orang tak nampak sebab dia tidak dapat fokus pada arah mana bulan tu ada. Tapi dengan teleskop, dengan auto tracking, dia pergi ke arah bulan, macam kemarin, saya lihat dengan mata kasar tak nampak anak bulan, tapi dengan auto tracking, bulan dah ada 20 minit sebelum matahari terbenam. Jadi dengan teleskop, melihat dengan teleskop itu lebih khati sebab ia adalah jelas. Kemudian yang keempat, bulan tidak dapat dilihat dengan teleskop, namun ada seseorang yang lebih yang dapat melihatnya dengan mata kasar. Okey, jadi yang ini dikata pengakuan tadi tu perlu diteliti sama ada masalah-masalah lain sebagainya kerana cuaca baik tak baik. Kalau cuaca tidak baik, tidak dapat dilihat dengan teleskop, macam mana mata kasar boleh melihatnya? Okey. Nak terima persaksian kena ada benda-benda yang sepatutnya tidak mencurigakan. Jadi yang ni adakah keraguan daripada apa yang dia lihat? Mungkin teleskop salah setting. Oh, akhirnya dia tahu teleskop ni salah setting. Dia tidak fokus betul, jadi tak dapat dilihat. Tapi ada seorang, ada 2 orang, ada 3 orang dapat melihat anak bulan. Jadi itu isu yang berlainan. Ia harus dilihat, dilihat berkenaan. Okey, kesimpulannya melihat bulan melalui teleskop adalah sah dan diakui kerana ru'yah yang cara tersebut termasuk dalam ru'yah ruang lingkup optikal tadi. Walaupun menggunakan peralatan dan hujah ulama ni bahawa ru'yah yang disebutkan oleh hadis Rasulullah SAW dia tidak mengikat tentang wasilah ni. Wasilah ru'yah itu tidak diikat. Jadi wasilah itu boleh berubah. Walaupun dia kata wasilah itu tidak mengikat, tapi kita tahu bahawa ahli-ahli optik menyatakan terikat dengan optikal. Dia mungkin cakap secara umum tidak terikat, tetapi untuk membatasinya kita kata terikat dengan optikal dan sebagainya. Jadi itulah kedudukan melihat anak bulan melalui teleskop. Jadi itulah yang dibincangkan mengenai pendalilan mengenai isu ru'yah dan sebagainya. Okey. Seterusnya, saya rasa macam tak sempat habis ni. 3:21, 1 jam. Okey, teori. Lepas pendalilan teori. Teori menggunakan semua konsep fizik, konsep astronomi dalam membincangkan soal gerakan planetary, gerakan bulan dan sebagainya. Semua faktor yang mempengaruhi fenomena, semua aspek dalam astronomi suria, astrofizik, astrometri, geografi dan sebagainya. Sains kenampakan anak bulan, sains pengorbitan dan sebagainya, semua itu digunakan dalam teori. Jadi tentang bumi itu sendiri, bila bumi berputar mengelilingi matahari, adakah kesan-kesan liukan egahan? Itu bumi dia straight, paksi itu berubah sikit, liukan. Kemudian dia bergoyang, itu egahan sebagainya. Jadi benda itu perlu diambil kira, tidak boleh sewenang-wenangnya diabaikan dan sebagainya. Okey, kemudian tentang bila bulan ni dia terdedah kepada tarikan daripada graviti bumi. Bila ada satu arah dia menarik graviti bumi, dalam contoh rajah ni dia beri contoh pasang surut lah. Bila bahagian bumi yang menghadap ke arah bulan, itu kita kata terdedah kepada graviti bulan. Kemudian bahagian yang bertentangan, graviti apa pula? Yang ni dia pakai teori Newton yang ketiga. Bila ada satu daya yang menujah, ada satu daya yang menarik sebagainya. Jadi benda ni kena diambil kira. Kalau kita lihat pada pasang surut, ia amat mempengaruhi. Jadi bagaimana kita nak katakan bahawa ia tidak mempengaruhi soal kenampakan anak bulan dan sebagainya. Okey. Kemudian aspek rujukan takwim, ada takwim syamsiah, ada takwim kamariah. Dan ada takwim lunisolar. Kadang-kadang saya mengajar, saya gunakan istilah takwim khunsa. Jadi penyusunan ini akan saya bincang dalam penyusunan tadi. Sebab saya kata
tajuk takwim ni dia ada dua. Satu yang kita bincang ini, satu lagi yang akan datang, tabi'i dan penyusunan. Jadi yang ni saya tinggalkan, saya akan bincang pada penyusunan nanti. Tetapi kita nak bincang aspek sainsnya. Matahari sebagai rujukan penyusunan takwim. Bumi bergerak mengelilingi matahari 365.242.191 hari. Dan berlaku perubahan musim. Dan matahari berada pada latar belakang burus yang berbeza. Kita berada di bumi. Bumi beredar mengelilingi matahari. Bila bumi beredar mengelilingi matahari, kita melihat matahari itu akan berada pada tempat-tempat yang berbeza. Yang ni itu yang dimaksudkan sebagai latar belakang burus yang berbeza. Dan kedudukan ini bergantung pada tempoh masa tertentu. Inilah yang menjadi asas pada panjang hari menurut takwim Syamsiah. Tempoh masa yang dilalui oleh cakrawala, tempoh masa yang dilalui oleh matahari berdasarkan sempadan bintang dan sebagainya. Okey. Jadi yang ini dinamakan kedudukan burusyah atau darjah burus dan sebagainya. Dan dalam takwim kedudukan matahari dalam satu burus ini menjadi asas pada takwim burus. Dan ia ada dalam manuskrip bagaimana para ulama kita menyusun. Dia kata pada awal hamal. Pada awal hamal tu maksudnya 21 Mac ya. Matahari berada pada hamal dan sebagainya. Jadi itu saya akan bincang pada penyusunan nanti. Hari ini saya nak bincang mengenai kesan ya. Kemudian bumi mengelilingi matahari akan menunjukkan perubahan musim. Kedudukan bumi yang berbeza-beza. Bila bumi berbeza, bila bumi kita bandingkan dengan matahari, ada perihelion, ada aphelion, dia ada til, dia punya satah bumi matahari tu dia til atas bawah dan sebagainya. Bila dia til atas bawah mengikut musim, bahagian-bahagian bumi yang menghadap yang kena matahari akan berbeza-beza. Yang ini akan mempengaruhi. Kalau kita lihat dalam rajah tu, keadaan matahari pada musim sama, keadaan matahari pada musim winter tidak sama. Kerana musim sama, bahagian mana yang menghadap matahari? Musim winter bagaimana yang menghadap matahari? Walaupun keseluruhan glob bumi akan mengalami siang dan malam, tetapi tempat yang dapat itu akan berubah-ubah. Tempat yang dapat jumlah siang dan sebagainya berubah-ubah. Ini kesan musim yang juga kesan takwim yang perlu kita ambil kira dalam teori penyusunan takwim. Okey. Kemudian pergerakan sistem bulan matahari dan kedudukan musim yang dinyatakan dalam dua sistem. Bila kita belajar astronomi tu, kita nak nyatakan dalam sistem geopusatan atau heliopusatan. Kedua-dua sistem ini digunakan dalam astronomi. Ada ketikanya kita membincangkan bumi menjadi pusat, ada ketikanya kita bincangkan matahari menjadi pusat. Kalau kita membincangkan matahari menjadi pusat, itu kita bercakap mengenai kesan glob bumi jadi mengelilingi matahari. Bila glob bumi mengelilingi matahari, ada bahagian-bahagian yang tidak menerima cahaya dan sebagainya. Okey. Kemudian bila sistem bumi matahari dengan bumi menjadi pusat, itu kita nak menyatakan tarikh-tarikh musim. Tarikh-tarikh musim seperti musim vernal equinox, musim solstice, musim panas, autumn equinox serta solstice winter. Ini musim ini menggambarkan takwim. Ketepatan tarikh itu mungkin boleh berubah sehari atau 2 hari bergantung kepada tahun lompat serta tempoh masanya. Dia tidak tetap tapi itulah tarikhnya. Sama ada 21 Mac, 22 Mac, 21 September, 22 September, ia bergantung kepada beza satu hari nanti. Begitu juga dengan kemuncak musim panas, berlaku pada 21 Jun, berlaku pada 22 Disember. Kalau berlaku pada matahari, beza 1-2 hari tidak ada masalah. Orang tak tahu pun sama berlaku kemuncak sama, kemuncak musim panas berlaku pada 22 Jun, bukan 21. Dia bergantung pada waktu tu, tengah hari yang mana yang berhampiran dengan waktu berkenaan. Jadi tempoh masa yang digunakan adalah 365.242.191 hari
dan digunakan 365 suku hari untuk buat takwim. Kemudian bulan sebagai rujukan, bulan beredar mengelilingi bumi dan bersama-sama mengelilingi matahari. Itu ayat dia. Ayat dia, bulan mengelilingi bumi bersama-sama mengelilingi matahari. Tadi yang syamsiah, bumi keliling matahari. Bila bumi keliling matahari, kita tahu, kita memperkatakan mengenai teori heliopusatan. Jadi yang ni adalah bulan keliling bumi. Bila bulan keliling bumi, ia adalah berkaitan dengan pusingan sinod, di mana ia bermula dengan istimak, kemudian purnama, istimak dan sebagainya. Dan dia merubah fasa bulan. Jadi satu pusingan bulan ini mengambil masa 29.53059 hari. Jadi itulah asas mengapa satu bulan Kamariah mengandungi 29 atau 30 hari. Selain daripada dalil tadi, pendalilan 29 atau 30, nilai ini juga ditunjukkan oleh ditunjukkan juga oleh bilangan lunasi dia. Jadi satu lunasi 29.57 hari, maka kalau kita kalikan 12, maka satu tahun 354.36. Tadi 365.242.191 hari, kita ambil 365.25. Apa ada isu tu? Ada isu tu. Apa yang Sosigenes cadangkan kepada Julius Caesar, jadi masalah 1600 tahun kemudian. Itu kita akan bincang pada penyusunan nanti. Takwim Kamariah pun boleh jadi masalah. Tetapi dalam takwim Islam dia tidak ada masalah sebab kita menyemak fasa bulan sebenar. Tapi kalau kita berdasarkan kiraan, dia mungkin bermasalah. Sebab kita kata satu tahun 354, 355. Sedangkan puratanya 354.367. Jadi mana baki tu? Sama ada bakinya 354.367 tolak 354. Kalau satu tahun itu 355 hari, dia tolak 354.367 tadi. Ada baki. Jadi baki itu menjadi tahun lompat. Tetapi dalam konteks takwim imkan ru'yah tidak timbul isu tahun lompat. Jangan bila kita tengok takwim hijri, bila Muharram menjadi 30 hari, kita kata tahun lompat. Agak kelakar lah. Agak kelakar. Bila kata Zulhijjah 30 hari, oh tahun ni tahun lompat. Tak betul. Kerana mekanisme tahun lompat untuk melupuskan hari. Bila Zulhijjah dalam takwim imkan ru'yah, bila dia jadi 30 hari kerana faqmilu ad-data, digenapkan bulan sebelumnya 30 hari, bukan sebab nak melupuskan hari. Itu ada beza kalau cakap pelajar saya, cakap biar berbutir sikit lah. Okey, jadi sepanjang perubahan fasa ini, dia apa? Bulan akan berada pada satu bintang yang terdekat dan bulan ini dinamakan manzilah. Kalau matahari tadi yang menjadi background matahari dinamakan zodiak, tapi bintang yang berdekatan, bukan burusnya, bintang yang berdekatan dengan fasa bulan tadi. Satu tahun ada 28 manzilah yang akan dilalui. Satu bulan bukan semua manzilah, mungkin 14, mungkin 12. Manzilah yang berada pada langit yang sama, langit utara, langit selatan dan sebagainya, bukan semua dilalui, tapi dalam setahun mesti 28. Jadi pergerakan bulan tadi pun sama seperti pergerakan dalam matahari. Dia ada sistem menurut teori Kepler pertamanya, iaitu apa teori Kepler pertama? Mengenai bentuk elips. Pergerakan berlaku dalam bentuk elips, ada jauh, ada dekat. Tapi oleh kerana dalam sistem matahari, bila matahari duduk diam, bumi keliling matahari, jarak jauh 150 juta kilometer, kesan perubahan muka bumi kurang. Paralax ni dalam 8 second tak silap saya. 8 second atau 8 minit saya tak ingat. Tetapi apabila kita bercakap mengenai sistem bulan bumi, jaraknya dekat 380,000 kilometer, dia memberi kesan dari segi pasang surut, wajah kamar, muka bulan tu besar kecil, graviti, anak bulan, senang nampak tak senang nampak.
Jumhur menunjukkan bahawa kalau hari kita tengok anak bulan, bulan berada pada kedudukan perigi, bulan boleh nampak. Macam kemarin tu, mengapa anak bulan boleh kelihatan? Mengapa pada hari 29 bulan berada 2.9 darjah? Tak cukup satu sikit je untuk hari Ahad itu menjadi untuk hari Ahad itu menjadi hari akhir. Tak cukup. Walaupun istimak berlaku 5 jam. Kerana ia berada pada kedudukan perigi, dia laju. Yang kita lihat semalam pun agak besar bentuk bulan tu dan sebagainya sebab dia dekat, dia berada pada musim. Begitu juga bila kita bercakap mengenai muka bulan ni mengalami kesan liberasi. Kesan liberasi ni ialah kerana kerana sudut paksi bulan bumi dia condong, walaupun kita kata bahagian sama muka bulan menghadap ke bumi, bahagian sama aja. Sebab kadar bumi berpusing dengan kadar bulan tu ada sama. Jadi muka tu sama. Sebenarnya ada 9% lebih yang dipanggil liberation of the moon. Kesan liberation ini hanya menggambarkan beza 9% antara muka bulan yang kita lihat daripada semasa ke semasa. Bukannya 50%. 50% lah sepatutnya bahagian yang menghadap kita, bahagian yang membelakang kita. Tetapi ada 9% lebih sikit yang kita boleh lihat. Kesan orbit lain ialah tentang apa? Apabila orbit bulan keliling bumi bersama-sama keliling matahari, itu ada banyak masalah gangguan graviti dan sebagainya. Jadi dalam konteks takvim, benda ni kena bincang. Berawal awal Islam, dia kena tahu benda ni supaya kuliah-kuliah yang level tinggi yang disampaikan oleh pelbagai pihak dia boleh catch up, dia boleh sampai. Kita bukan cerita mengenai tinggi anak bulan, elongasi, geo pusat, helio pusat, topo pusat, itu bukan itu saja. Kita juga kena memikirkan bagaimana asalnya longitude purata bulan itu diterbitkan dan apakah pembetulan yang berlaku di antaranya kesan variation, invection. Variasi bulan tu ialah kesan pada orbit bulan keliling bumi tu, dia punya orbit kembang kuncup. Itu variasi. Kemudian bila dah kembang kuncup, dia punya muka bulan tu pula terbalik. Variasi tu pada jasad bulan tu sebab dia jauh dekat daripada matahari. Manakala inveksi tu lah orbit tu kembang kuncup dan sebagainya, maka ia mempengaruhi orbit berkenaan. Kalau kita tidak ambil kira, ia boleh menyebabkan selisih dan sebagainya. Kemudian perbezaan kedudukan orbit bumi bulan daripada matahari, perihelion, aphelion, dia akan menyebabkan selisih dalam koordinat. Dan kesemuanya ini, kalau kita tidak mengambil kira, kita akan tracking kedudukan bulan 9 darjah selisih. Bukan sikit-sikit, banyak. Okey. Dan terakhir kita bincangkan mengenai fasa bulan, iaitu perubahan fasa bulan bermula dengan new moon, bermula dengan namanya new moon. Ini di antara istilah dalam astronomi yang kita tak boleh guna dalam falak. Saya selalu beritahu, kerana new moon dalam takwim Islam adalah young crescent moon. Tapi new moon dalam astronomi adalah dark moon. Mengapa Deepawali disambut pada hari Sabtu? Sebab hari Sabtu tu dark moon, istimak berlaku hari Ahad. Menurut waktu antarabangsa, istimak berlaku hari Ahad pukul 1 tengah hari. Jadi budaya Deepawali dark moon. Jadi hari Sabtu mereka merayakan. Jadi itu adalah dark moon, bukan yang moon crescent. Atau kita namakan astronomical conjunction pun boleh, tapi biasa kita kata istimak lah. Kita kata istimak. Dan bentuknya ialah bulan gelap. Kemudian bulan suku, apabila bulan berada pada lebih kurang 90 darjah, bila sisi tentang menjadi full moon, dan apabila ia berada suku pada sisi yang lain, ia menjadi 3 suku dan sebagainya. Okey, yang ini adalah fasa bulan. Ini adalah istimak dan pembentukan bulan. Apa itu istimak? Istimak apabila matahari, bulan dan bumi berada segarisan. Bulan mengelilingi bumi, kemudian bersama-sama mengelilingi matahari. Itu tahunan. Kita bercakap ini bulanan. Bulan mengelilingi bumi.
Mana yang laju bergerak? Laju bergerak adalah bulan sebab bulan bergerak 1 hari 13 darjah. Bulan lebih laju dan kemudian fasa bulan tu dia til. Dia ada til. Haknya masa til ni lah. Kita nampak bulan lebih, kita nampak bulan kurang. Itu yang liberasi tu. Kesan liberasi 59% tu. Dan til ini juga menyebabkan fenomena istimak tu berlaku gerhana tak berlaku gerhana. Sebab ia berlaku dalam sata berbentuk til, kesengitan dan sebagainya. Itu sebenarnya sunnatullah. Semua objek langit adalah berada pada keadaan kesengitan tertentu. Jadi kesengitan tertentu itulah yang mewujudkan keindahan fasa bulan, keindahan gerhana dan sebagainya. Sebut pasal gerhana, sedih kita. 14 hari bulan Disember ada gerhana di South America. Mungkin tak ada orang Malaysia boleh pergilah. Okey. Okey, bulan Ijtima'. Ijtima' Okey. Okey, sebelum Ijtima' bulan berada ke barat matahari. Sebelum Ijtima' bulan berada ke barat matahari. Dan oleh kerana bulan bergerak laju, bulan akan cuba menghampiri, memintas matahari. Semasa bulan memintas matahari itu, apabila bulan dan matahari berada segarisan, tempoh itu dinamakan Ijtima'. Kemudian bulan akan pintas. Bulan akan pintas ke arah barat, ke arah barat. Dia pintas ke arah barat menyebabkan kita kelihatan bulan berada ke arah barat. Maaf, saya terbalik. Bulan akan memintas matahari pada arah timur. Bulan akan selepas Ijtima', bulan akan memintas matahari pada arah timur, menyebabkan matahari ada ke barat. Bila matahari terbenam, bulan ada sebagai bulan sabit ke arah timur. Bulan tu naik ke arah timur maksudnya. Okey. Jadi lepas Ijtima' berlakulah ke Ijtima' berikutnya. Ijtima' pertama dan Ijtima' kedua. Tapi dalam Ijtima' kedua tu matahari tak ada kat situ sebab matahari sudah melengkapi 30 darjah pergerakannya. Matahari baru 30 darjah. Bulan sudah satu pusingan. Asyuhur al-ikhtirami. Bulan sinodisnya dah sampai. Tetapi bila bulan kembali pada tempat sinodisnya dulu, matahari dah tak ada. Matahari mengajuk sebab matahari bergerak 30 darjah. Jadi dia teranjak. Itu dia perbezaan antara Sidris dengan sinodis. Jadi jumlah masanya adalah 29.530 hari dan kalau kita lihat pandangan daripada bumi, okey, selepas Ijtima' kita akan dapat melihat bulan akan berada ke timur. Selepas Ijtima' bulan akan berada ke timur, matahari ke barat. Matahari ke barat tu sebab putaran faksi bumi. Jadi ada dua di sini kita kena faham. Satu, matahari bergerak arah terbenam ke barat, bulan memintas matahari ke arah timur. Jadi dalam rajah ini jelas menunjukkan bahawa bulan sudah memintas matahari. Tadi sebelum Ijtima', bulan berada ke barat, matahari berada ke timur. Selepas Ijtima', bulan berada ke timur, matahari berada ke barat. Dan keadaan ini bila terbenam, bulan akan kelihatan di atas ufuk sebagai anak bulan. Sekonyong-konyong kelihatanlah anak bulan. Bulan ikut matahari, tapi matahari bergerak laju. Matahari meninggalkan matahari. Bulan bergerak laju dan bulan akan meninggalkan matahari. Dalam keadaan diikut matahari mana? Diikut matahari sebab di orbitnya kedua-dua itu bergerak pada sata berlainan. Tetapi kalau kita merujuk kepada topocentrik, putaran bumi atas faksi, putaran itu menyebabkan faksi ufuk itu akan mendekati bulan, akan mendekati matahari. Jadi mendekati matahari, bulan pula cuba pintas.
bulan cuba pintas matahari ke arah timur. Jadi menyebabkan apabila garisan ufuk tadi sampai ke matahari atau kita sifatkan sebagai waktu maghrib, bulan akan kelihatan di atas ufuk sebagai anak bulan. Inilah suasananya yang dilihat bermacam-macam bentuk anak bulan. Ada anak bulan 14.6 jam, 8.3 jam, 17.1 jam, semalam tu 29 jam. Mengapa? Kerana bulan sudah memintas matahari kat barat, bulan memintas ke arah timur. Bila maghrib, matahari terbenam di barat, bulan ada ke atas. Ada ke atas timur lah. Bulan berada ke timur. Itu sifat anak bulan. Kalau bulan berada ke barat, bulan terbenam dulu daripada matahari. Sifat anak bulan ialah bulan berada ke timur. Maka itulah kandungan posisinya di antara bulan dan iaitu saya cari speaker saya mana iaitu kedudukan bulan bila matahari terbenam. Bila matahari terbenam ada triangle ni, segitiga astronomi ni wujud, iaitu kedudukan pencerap, matahari, bulan. Yang segitiga inilah yang menjadi asas hitungan yang akan kita bincangkan pada akan datang nanti. Jadi hari ini setakat kejadian istimak dan pembentukan anak bulan. Dan itulah geometri yang terbentuk, iaitu jarak sending atau di Malaysia digunakan jarak lengkung, beza azimut dan altitude. Ini adalah kesan daripada selepas istimak tadi. Kalau ada anak bulan. Kalau tak ada anak bulan, tak wujudlah segitiga ni. Dia bulan terbenam dulu pada matahari sebagainya. Ataupun kita kata kewujudan segitiga itu tidak memberi makna dari segi kewujudan anak bulan. Jadi bagi saya tak akan lukis lah. Okey, jadi berdasarkan kedudukan pencerap, segitiga ini terbentuk untuk proses hitungan dan penjejakan. Maka kita jejaklah anak bulan berada 5 darjah ke kiri matahari dan setinggi 7 darjah dari ufuk. Kita melakukan pengiraan. Jadi saya rasa setakat itu saja yang saya nak sampaikan mengenai pendalilan dan juga teori. InsyaAllah kalau panjang umur dan ada kelapangan masa, kita akan bincang mengenai amalinya dan juga penyusunan takwim sendiri. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan kerana terus menjemput saya, dan saya akan cuba habiskan beberapa slot yang menepati subtopik aplikasi falak dalam ibadat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita tamatkan webinar kita pada petang ini, sini ada beberapa soalan. Banyak tajuk ni sangat laku. Ada beberapa soalan, banyak soalan ni. Yang pertama daripada Farid Hamidi. Assalamualaikum Prof. Dr. Saya nak bertanya 2 soalan. Yang pertamanya mengenai teori pergerakan bulan dan matahari ada tak dalam manuskrip? Soalan yang kedua, takwim orang Melayu sebelum Islam guna kaedah apa? Silakan Dr. Teori pergerakan bulan dan matahari. Kita kena ingat dalam sejarah perkembangan ilmu falak di alam Melayu, kita katakan bahawa Malaysia ni dah sampai peringkat pengguna saja. Malaysia ni sampai peringkat pengguna saja. Jadi kita sampai kepada kita dia punya jadual-jadual. Jadi jadual-jadualnya tu adalah pembetalan teori tadi, seperti perkataan al-alamah, al-hasarah, al-markas, al-aus, jauh dekat dan sebagainya ada dalam jadual. Tapi perbincangannya secara umum itu dia tidaklah berkaitan dengan kajian dan sebagainya. Yang kedua, takwim orang Melayu sebelum Islam, apa kaedahnya? Dia banyak takwim Jawa Hindu.
Jawa Hindu atau Hindu Jawa, saya tak ingat nama dia. Ya, dan banyak mempengaruhi orang Melayu sehinggalah menggunakan nama-nama haiwan eksotik dan sebagainya, sehinggalah datang Islam ditukar. Saya rasa itu saja jawapan saya. Oke, soalan seterusnya daripada Muhammad Sabri Amin. Mengapa Islam menganjurkan guna takwim Qamariah berbanding Syamsiah? Benarkah takwim Hijri tiada kena mengena dengan matahari? Soalan pertama, mengapa Islam? Tadi saya beritahu dalilnya, dalil dalam surah Al-Baqarah ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Tentang waktu bagi manusia. Jadi itu seruan. Itu juga dalam menafsirkan khutbah wada, tidak ada nafsa'i. Selepas daripada itu sebagainya, itu menunjukkan ciri kesempurnaan takwim Islam. Dan banyak aktiviti-aktiviti orang Islam dikaitkan dengan fasa bulan, seperti sambutan awal Muharram, Maulidur Rasul. Satu, mengapa saya namakan bulan Rabiul Akhir ni bulan Maulud ni? Sebenarnya dari segi pengetahuan orang Melayu, bulan Maulud ni ada 4. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Maulud sulung Rabiul Awal, Maulud kedua, Maulud penengah dan Maulud bongsu sampai ke peringkat Jamadil Akhir. Jadi keempat-empat bulan ni kalau mengikut tradisi Melayu, bila buat kenduri, mereka buat syakal. Meriahnya orang Melayu membuat bacaan zanji dan asyrakan 4 bulan ni. Selepas bulan Jamadil Akhir, bulan Rejab dipanggil bulan kenduri kuih. Bulan Syaban kenduri arwah. Aktiviti jadi jawab soalan tadi, mengapa Islam menganjurkan takwim Qamariah? Kerana ia berkaitan dengan tanda waktu bagi aktiviti lah. Sebenarnya Islam tidak menghalang daripada menggunakan takwim Syamsiah. Kita boleh guna takwim Syamsiah. Sedangkan pada takwim Syamsiah lah kita tahu peristiwa istiwa azam dan sebagainya. Boleh guna. Cuma sentimen orang Melayu, orang Islam ni, bila takwim Syamsiah je ingat miladi. Bila ingat miladi, ingat Isa Al-Masih. Isa Al-Masih bukan Nabi Isa. Bukan pasal Nasrani, tak masalah sebenarnya. Tapi kita sentimen sikit lah. Benarkah takwim Hijri tiada kena-mengena dengan matahari? Ini satu statement yang banyak kali juga saya dengar. Malahan profesional pun dia bercakap benda yang sama. Takwim Hijri tidak kena-mengena dengan matahari. Jadi saya dah kuliahkan tadi, saya dah tunjukkan bagaimana pergerakan matahari, kesannya pada bulan dan sebagainya. Sebenarnya bagi takwim Hijri juga berkaitan dengan matahari. Sebab kita akan kira waktu istimak, kita akan kira waktu maghrib. Jadi kenyataan ini agak umum dan saya pun tak tahu nak jelas macam mana. Sebab yang bertanya tu yang bertanya tu apalah pelajar saya. Pelajar saya rasa. Tapi ada profesional pun dia boleh keliru. Dia kata takwim Hijri tidak kena mengena dengan matahari. Mana boleh tak ada kena mengena dengan matahari? Sedangkan ia adalah istimak, prosesnya bermula ketika istimak. Anak bulan tu berlaku apabila penjajaran matahari dan bulan tu selisih sikit. Bila selisih 90 darjah, jadi terbit awal. Jadi suku muda. Bila selisih 190 darjah, dia jadi istiqbal. Selisih dengan apa? Bukan selisih dengan planet, selisih dengan matahari. Jadi kedudukan matahari penting. Ada hubungannya dengan takwim Hijri. Itu jawapan saya. Okey, seterusnya daripada Puan Emma Zulaiha Zulkifli. Jika melihat melalui skrin kamera yang lekap ke teleskop, adakah diterima penampakan hilalnya jika melihat melalui skrin kamera yang dilekap ke teleskop? Yang kedua, jika menggunakan mata kasar tak nampak, menggunakan skrin kamera tak nampak, tapi selepas gambar anak bulan boleh dilihat setelah diproses gambar. Macam mana ya? Ini sepatutnya pengurusi yang jawab ni. Bukan saya jawab. Okey. Jika melihat skrin kamera yang lekap ke teleskop, jika menggunakan mata kasar tak nampak. Jadi kalau saya berpendapat, ini pendapat saya. Kalau awak letakkan kamera dalam keadaan prime focus pada teleskop, dan memang kita tak boleh tengok melalui eyepiece kan, kita tengok melalui skrin kamera tu. Dan saudari Puan Emma
Dah buat apa? Pergi tengok. Snap lah, tangkap. Bila snap, dia snap lah. Kalau tak nampak ubah dia punya exposure sebagainya sampai boleh. Kita kena. Okey, jadi beranggapan dia bermaksud bahawa menggunakan skrin tak nampak. Menggunakan skrin kamera tak nampak. Tetapi selepas diproses. Okey, ini ada dua benda. Proses itu dimaksudkan sebagai pengimejan atau proses terang gelap. Saya tak pasti. Lepas ni saya tak tahu muzakarah yang berlaku pada awal bulan lepas. Jadi kalau kita proses terang gelap, enlarge, bila kita enlarge, kita tekan positif, ada bulan. Cukup. Itu bukannya pengimejan. Tetapi kalau kita dah pergi stacking sebagainya, ambil masa lama, penyimpan mohon ada tunggu, nak isytihar, kau tak habis-habis stacking, nanti dulu, itu tidak pakai. Tak boleh lah. Walau bagaimanapun, saya berpendapat dalam konteks Malaysia, itu tidak jadi masalah. Sebab kita sudah gunakan kaedah imkan ru'yah. Tak payah tunggu pun. Puan Emah nak baiki kamera tadi. Tak payah tunggu. Sebab dia nampak tu berapa jam? 12 jam. Isytihar je. Yang kita dapat itu adalah hasil penyelidikan kita sebagai untuk bukti. Itu lambat sikit tak apa. Untuk bukti lambat sikit tak apa. Tetapi untuk diputuskan, ia perlu dibuat sebelum terbenam matahari di kedudukan paling barat di Malaysia. Itu yang dikejar. Dikejar oleh ahli ru'yah, dikejar oleh penyimpan mohon, kena isytihar sebagainya. Jadi kalau kita nak proses sebagainya, itu kita boleh simpan sebagai rekod kajian. Tapi dalam konteks imkan ru'yah, dia cukup syarat dah. Okay, maka kita boleh tunggu kita boleh tunggu hasil tadi. Okay, minta maaf lah Puan Emah. Okay, last soalan daripada Syahrin Ahmad Asyageza. Tempoh lintasan matahari di dalam sesuatu burus zodiak tidak konsisten. Sebagai contoh, lintasan dalam burus Scorpio berdasarkan sempadannya hanya 6-7 hari saja. Maka itu adakah kiraan takwim menggunakan burus zodiak tidak lagi relevan? Okey, saya tidak pasti sebab nilai yang diberikan oleh saudara Syahrin itu terlalu kecil, 6-7 hari saja. Tapi ini kena mengambil kira sempadan dia. Dia bukan burus tu. Dalam membincangkan soal zodiak, dia bukan burus. Dia bukan bentuk tu, dia sempadan. Sempadan zodiak tu ada kat mana? Yang setahu saya, sempadan zodiak itu telah dibagi kepada 30 darjah. Satu sempadan zodiak itu 30 darjah lebar. 30 darjah lebar, 14 darjah tinggi saya daripada ekliptik. Lebar-lebar dia 30, 12, 360. Atas bawah dia utara selatan saya tak pasti, 14 ke apa. Ataupun 12 darjah utara, 12 darjah selatan. Jadi kelebarannya bukan 6-7 hari. Itu kalau betul-betul bintang pada Scorpius, pada punggung Scorpius, pada tengkuk Scorpius, mungkin ia 7 hari, 6-7 hari. Tetapi sempadan. Tak apa. Saya akan bincang 10 dengan Syahrin dan kita akan menulis dalam tu. Mungkin ada kekeliruan maksud sempadan tadi Maksud sempadan dengan maksud burus tak mungkin dia berubah begitu banyak Sedangkan tempoh masa burus matahari melintas satu burus itu adalah 29, 30, 31. 67 tu mungkin certain part of formation of the zodiac dah. Okey, minta maaf lah bos. Nanti tak apa ikut pergi US nanti. Ini ada lagi last nih, tiba muncul soalan ni, mengapa terdapat perbezaan pengisytiharan puasa mengikut negara? Mengapa terdapat perbezaan pengisytiharan puasa mengikut negara? Berbalik kepada hukum wasifi tadi. Apa hukum yang terpakai di negara berkenaan? Pertama, hukum yang terpakai. Kemudian, bagaimana ulama'nya memutuskan. Ketiga, fatwahnya. Yang keempat, pendekatan lokalnya macam mana. Jadi penting untuk kita mengetahui negara itu guna apa. Menggunakan hisab, macam Mesir. Arab Saudi menggunakan ru'yah mutlak. Jadi bila dah beza-beza, bila hukum asalnya berbeza, mana pengisytiharan pun beza. Walau bagaimanapun, semua perbezaan ini dia harap berlaku dalam satu hari je lah. Tidak sampai 2 hari.
dan berlaku secara sistematik, iaitu ada kawasan yang cukup syarat jumlah hari bulan sebelum ni 29, kawasan yang tak cukup syarat 30, dan dia hendaklah mengikut kawasan geografi. Dia tidak boleh Malaysia 29, India 30, negara Teluk 29 balik, tak boleh. Dia kena ada satu garisan yang memisahkan antara 29 dan 30. Jadi soalan ini juga berkaitan dengan penyeragaman takwim lah. Mekanisme penyeragaman tu tak selesai. Jadi tak selesai mekanisme penyeragaman macam mana? Kalau hukum pun tak selesai. Kalau hukum pun tak selesai, memang kita tak boleh nak selesai masalah ni. Ini kan pula masalah prosedur. Mengapa terdapat perbezaan? Itu prosedur. Tidak berbeza sebab hukum berbeza. Okey. Saya rasa saya menjawab soalan Puan Rodatul Syamilah. Okey. Okey, baiklah, setakat itu saja pada petang ini webinar Mufti Bicara Falak berkaitan dengan tajuk pendalilan syarak dan sains berkaitan takwim yang telah disampaikan oleh Prof. Mada Dr. Baharudin bin Zainal, merupakan seorang fellow penyelidik Zamil Institut Penyidikan Produk dan Ketamadunan Melayu Islam Universiti Sultan Zainal Abidin. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada penonton-penonton webinar Falak. InsyaAllah kita akan bertemu sekali lagi di ruangan di waktu yang berbeza, mungkin insyaAllah pada hari Jumaat ini ya, Doktor? InsyaAllah. InsyaAllah pada episod yang episod yang ke-7. Okey, jadi jangan lupa untuk tekan butang lonceng notification daripada Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Cawangan Labuan, dan juga bantu-bantu share webinar-webinar yang lain daripada Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Cawangan Labuan untuk sama-sama kita memanfaatkan ilmu-ilmu yang telah dianjurkan secara webinar ini, secara maya ini di musim PKP. Sekali lagi saya mohon maaf daripada sebagai wakil Urustia Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Cawangan Labuan di atas kekurangan yang telah disampaikan. Mungkin ada sedikit masalah teknikal atau sebagainya. Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.